Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Minggu ini bersiaran bersama dengan saya Syamimi Syahira di saluran berita RTM 123 dan juga boleh menyaksikan kami di Facebook dan YouTube Berita Konti News. Satu minggu satu topik. Minggu ini kita nak cakap tentang topik lah menjelang bulan Syawal ini. Pada hari ini merupakan 8 Mei 2021 bersamaan dengan 26 Ramadan. Kita akan meraihkan Syawal dalam beberapa hari saja lagi dan pastinya antara perkara yang wajib kita ingati iaitu kewajipan membayar zakat. Semestinya zakat ni merupakan rukun Islam yang ketiga yang perlu kita tunaikan terlebih dahulu dan kita akan bercakap mengenai topik kita, zakat bukan sekadar pelengkap ibadah. Untuk itu bersama dengan saya di Konti pada malam ini merupakan Eksekutif Kanan Unit Dakwah Swasta PPZ Mawib, Ustazah Nurul Hidayah. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syamimi, terima kasih kerana menjemput kami ke Bual Konti. Baik, sama-sama Ustazah. Okey Ustazah, macam mana dengan persiapan raya Ustazah? Oi, yang raya tak payah cerita. Meriah dah. Selagi tak raya, selagi tu tak habis bersiap. Tak habis bersiap. Berapa pasang tahun ni Ustazah? Walaupun kita tak boleh nak beria sangat ni. Tak boleh nak retah negeri kan. Tapi sekurang-kurangnya satu kena ada lah. Kena ada lah kan untuk OOTD lah orang kata. Baik, kita juga ada di Konti, kita ada usahawan asnaf iaitu Abdul Razak Hamid yang kalau kita kenali sebagai Pak Jak, merupakan usahawan asnaf yang mula menceburkan di dalam bidang perniagaan menggunakan manfaat daripada bantuan zakat. Assalamualaikum Pak Jak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mimi. Ya, Pak Jak. Kena jemput Pak Jak. Ya, Pak Jak sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hari ni tak ada buat apa-apa persediaan. Hari ni baru je habis siap buat pulut panggang. Tu dia. Selain saya difahamkan buat sos, tapi untuk Ramadan ni buat pulut panggang Pulut Pak Jak. panggang. Ya saya. Baik, terima kasih kerana sudi bersiaran dengan kita. Kita teruslah straight to the point. Kita nak tanya kepada Ustazah. Ustazah, bila kita cakap tentang zakat ni, ramai pihak yang memberi pandangan ataupun stigma untuk memberikan terus bantuan ni kepada penerima sebab mereka rasa pungutan zakat ni satu bentuk scam ataupun tak percaya ke mana dana itu disalurkan. Ustazah. Masya-Allah. Untuk yang pertamanya, bila kita sebut scam ni, kadang-kadang yang scam betul tu orang percaya pula ya. Yang tak scam tu orang kata scam. Terbalik. Itu orang kita suka benda yang tak betul. Kalau yang palsu tu cepat dia tersebar ya. Kalau yang betul tu puas dah bercakap dah Pak Jak kan. Tak berapa nak percaya juga. Jadi hari ni insya-Allah kita nak bagi satu pencerahan bagaimana seseorang ni apabila dia sebagai seorang Muslim, dia mesti kena tunaikan zakat. Paling kurang kalau kita sebut zakat fitrah ni, benda yang kebanyakan daripada orang Muslim yang mengucap dua kalimah syahadah, selagi mana dekat rumah dia ada makanan raya, semalam raya Pak Jak, dia kena bayar zakat. Dan yang kedua, kita ada zakat harta, yang maknanya dalam setahun ini zakat harta ni dia tak kira Ramadan saja. Dia bergantung kepada kalau harta dia lebih pada nisab, iaitu had minimum untuk seseorang tu wajib bayar zakat, juga cukup setahun, maka dia kena bayar zakat harta. Jadi kedua-duanya ni termasuk dalam rukun yang Mimi cakap tadi. Sebagai seorang Islam, dia kena wajib untuk membayar. Dan apabila dia tahu dia wajib bayar dan dia nak bayar sendiri ke ataupun dia nak bayar kepada pusat zakat, yang dua ni selalu menjadi percakaran. Persoalan itu. Persoalan itu, saya nak bagi sendiri. Buat apa? Saya rasa tak percaya. Ataupun yang dah bagi kepada pusat zakat, dia kata saya dah senang dah, saya dah bagi. Ada perbezaan dia. Contohlah kalau kita boleh buat secara umum, dan Pak Ajak pun bersama dengan kita, dan Pak Ajak sendiri dah merupakan seorang yang menerima dan dah menghasilkan dah perniagaan dia. Kalau kita bagi kepada asnaf terus, dia akan dapat sekali je. Siapa yang dapat? Asnaf tu akan dapat one off. Okay? Katalah, oi dia punya masuk kat Facebook je dan zakat. Tapi bagi dia RM7 sekali bagi setahun tu je lah. Tapi kalau dia bagi dekat pusat zakat, kita kumpulkan, dan bukan zakat fitrah saja. Zakat fitrah, zakat harta, macam-macam. Ada zakat korporat, ada zakat individu macam. Syamimi bayangkan kalau semua ini kita kumpulkan dan kami boleh memberikan zakat tersebut bukannya secara sekali saja, tetapi setiap bulan.
ataupun ada kala-kala dia. Contohnya seperti pelajar kan universiti, dia mungkin perlukan pada setiap SEM dan dia akan dapat secara berterusan. Dan yang kedua, jumlahnya tadi tu berbanding dengan kita bagi RM7 berbanding dengan yang PPZ mungkin kita kata PPZ mengumpul dan kemudian Baitul Mal dia boleh memberikan satu jumlah yang mungkin lagi banyak. Sebab apa? Kita dah kumpul dah. Saya nak bawa kepada sahabat-sahabat pendengar-pendengar Bual Konti, jom kita tengok. Rupanya apabila perkara tersebut kita buat secara beramai-ramai, sebenarnya dia memberi impak yang Besar. sangat besar berbanding dia buat seorang-seorang. Itu satu kita cakap tentang impactnya, tapi pahalanya tu, ganjarannya tu, Masya Allah. Kita tak kenal pun orang tu kan. Contohnya lah kita Betul. bagi kat pusat zakat tak kenal, tapi orang tu boleh dapat Manfaat dia duit tu, manfaat, betul, kepada ramai orang, betul. Baik, Pak Jak sendiri kan sebagai insan yang menerima bantuan daripada zakat, pusat zakat ni dan dimanfaatkan untuk perniagaan. Pak Jak, mungkin Pak Jak boleh kongsikan bagaimana Pak Jak menerima dan juga dimanfaatkan tu Pak Jak. Okey, terima kasih Mimi. Ya. Okey, macam Pak Jak ni lah kan. Dulu kita tak tahu yang Mawid ni ada bantuan untuk bantuan perniagaan. Dia kira banyaklah bantuan, tapi Pak Jak salah seorang dapat bantuan daripada Mawid. Okey, bantuan perniagaan. Pak Jak mula-mula dulu Pak Jak dapat RM5,000. Lepas tu seterus-terusnya peringkat-peringkat lah sampailah ke tahap yang RM35,000. Oh, sekali bantuan tu RM35,000 RM35,000. Jadi macam mana dimanfaatkan tu Pak Jak? Okey, nampaknya okey, kalau kita dapat duit tu, kita gunakanlah sebaik mungkin. Sebab itu duit zakat, amanah tu. Jadi Pak Jak fikir sekali, okey, kita buatlah. Okey, apa yang kita perlu dulu? Kita beli mesin dulu sikit-sikit, peringkat-peringkat lah. Lepas tu bila pihak Mawid ni, dia tengok kita dah betul-betul berusaha, dia dah akan bantu lagi, Ustazah. Alhamdulillah setakat ni, memang Pak Jak berterima kasih sangat dengan Mawid. Sebab tanpa dia orang, kita tak dapat apa-apa. Susah-susah nak rolling tu. Ustazah, bagaimana bantuan zakat ni disalurkan dan apakah apa orang kata kriterianya kepada penerima-penerima ni Ustazah? Okey. Dia kalau kita ikutkan apa yang diuruskan oleh Baitul Mal tersebut ialah apa yang telah dikutip oleh PPZ. So pusat pungutan zakat, nama pun pungut kan. So, maksudnya dia mengutip lah, dia memungut dan kemudian Baitul Mal dia akan menguruskan agihan tersebut. Sebab nak mengurus ni satu jumlah yang satu urusan yang sebenarnya sangat sukar. Dia perlu dari sudut A to Z lah, macam Pak Ajak sendiri mungkin Pak Ajak dah dapat. Lepas tu Pak Ajak kena bagi report lagi kan untuk diorang tengok okey ada dia punya apa kita kata perkembangan ni boleh bagi lagi. Jadi dia satu urusan yang sebenarnya memang sukar. Pihak Baitul Mal dia ada macam-macam dari sudut jenis-jenis bantuan tersebut. Ada 28 skim. Betul. Dan 28 skim tersebut dia mencakupi 8 asnaf. Dan kalau kita tengok dalam asnaf tersebut ada asnaf yang miskin, yang fakir, ada asnaf fisabilillah dan dipecahkan 28 tu sebab di sana ada yang untuk perubatan misalnya kata. Ada yang untuk mungkin kalau kita kata student dia perlu kepada surat-surat daripada universiti. Kalau perubatan surat pada doktor. Kalau perniagaan macam Pak Ajak apa pengalaman Pak Ajak? Kita okey, kita kena ada SSM lah kan. SSM 6 bulan. Jadi syaratnya kita mesti wilayah lah, duduk di wilayah. Duduk di wilayah, lepas tu Pak Ajak dah running lah. Dah running dah lah, 6 bulan ya. Itulah kita lihat banyak sebenarnya kriteria dan juga jenis sumbangan tu dan saya juga ada dengar stigma yang mengatakan susah nak dapat bantuan daripada zakat ni, banyak kerenahnya, ada yang kena marah katanya lah. Kita nak ulas sebentar lagi, kita kembali selepas ini. Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan. Kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini?
Okey, dia macam ni. Vaksin ni sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk maklumat vaksinasi dengan lebih lanjut. Baik, kembali menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Masih bersama dengan saya Syamimi Syahira dan juga Ustazah Nurul Hidayah dan Pak Ja. Masih di Konti, masih okey Okey. Okey sangat. Baik, kita masih bercakap tentang topik zakat bukan sekadar pelengkap ibadah. Pak Ja, tadi saya ada tanyakan tentang stigma masyarakat yang mengatakan nak minta zakat ni susah lah Pak Ja. Banyak kerena, banyak apa itu ininya. Ada setengah tu pegawai zakat tu dikatakan tak nak bagi. Pak Jak, macam mana Pak Jak minta Pak Jak? Itu semua tak betul lah tu. Tak betul Sebab kan? bagi Pak Jak, okey, kita ni apa yang pihak Batuman nak, kita kena kesediakan lah. Jadi pada di luar-luar sana yang dengar sokset tu tak payahlah. Kita pergi sendiri. Sebab Pak Jak pun banyak bawa orang-orang ibu-ibu tunggal ni yang memerlukan bantuan perniagaan. Sebagai Pak Jak ni lah penerima bantuan perniagaan. Apa salahnya kita kongsi? Tak ada jadi masalah pun. Jadi kita menolong orang. Jadi insya-Allah satu hari tu kita dapat balasan. Macam dia punya prosedur pula, macam mana Pak Jak boleh pergi dulu ke, hantar borang ke, bawa sekali ke, kelengkapan semua? Kita kena pergi sana lah kan, ambil borang, pihak Mawid akan bagi tahu, okey puan, sekian-sekian isi borang ni, lengkapkan apa? Borang yang apa yang dia orang nak tu. Jadi kalau lengkap tu tak ada masalah. Berapa lama tempoh tu Pak Jak? Okey, selalunya dalam masa 2 minggu lah, tapi sekejap je? pihak Batuman akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu dalam masa sebulan. Tapi tak ada. Kadang-kadang Sekejap tu 2 minggu. Dah dapat dah. Kadang-kadang tu yang baru ni Pak Jak tolong ni, seminggu dah dapat dah. Alhamdulillah. Sampai yang terbaru ni Ustazah, ada viral kan mengatakan ada golongan ibu tunggal ni yang tak dapat bantuan zakat sampai sanggup minta bantuan kepada gereja ataupun pusat ibadah yang lain. Komen daripada Ustazah bagaimana? Adakah perkara ini mencemarkan imej pusat zakat sendiri semestinya lah, dan juga adakah boleh mereka ini menerima bantuan daripada pusat ibadah lain? Okey, isu panas. Panas. Panas sangat. Panas sangat. Walaupun kau Ya. Baik Ustazah. Bila kita tengok isu begini, sebagai seorang, saya menjawab dari sudut sebagai seorang Muslim. Ya. Okay, yang pertama, jawapan saya sebagai seorang Muslim ialah sebagai seorang Muslim, apa yang perlu kita lakukan untuk agama. Kita ada, mungkin kita tak ada ilmu, tapi cukuplah kalau kita tak boleh nak menyumbang untuk agama, jangan kita curahkan sesuatu yang buruk untuk agama. Betul lah. Itu sahaja. Sebagai seorang Muslim, ini pendapat saya sebagai seorang Muslimah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang ustazah, dari sudut apa yang mereka lakukan tadi, adakah boleh? Kalau mereka mampu untuk menjaga akidah mereka, dipersilakan. Sebab yang penting sekarang ini ialah akidah mereka. Yang kita sayang ialah akidah mereka. Dan kalau dia boleh menerima bantuan tersebut dalam keadaan dia masih lagi boleh jaga akidah dia, tak ada masalah. Ini jawapan dari sudut isu dia mengambil sana. Tetapi sekiranya kalau ditanya kepada saya dari sudut motivator, sebab ustazah dia jawapan dia ikut hukum. Sebagai kita kata apa, kita nak beri juga manusia untuk hidup dalam keadaan yang baik. Maka sebagai seorang motivator, saya akan kata ada 1000 lagi jalan kat depan dia boleh buat selain daripada dia pergi ambil bantuan gereja tadi. Yang ketiga, jawapan saya dari sudut saya sendiri sebagai orang yang secara langsung dengan pusat pungutan zakat, dan macam Pak Ajak jugalah, walaupun dia bukan tugas saya Pak Ajak, bila ada orang bila dah tahu kita kerja zakat, minta tolong kan, saya buat sama macam Pak Ajak buat. Maksudnya yang kita boleh tarik heret tangan dia, heret bawa pergi bagi tempat. Tak rugi pun Tak kita rugi tolong betul. orang. Saya rasa macam puasnya hati Pak Ajak sebab Dapat bantu orang. dapat bantu. Betul. Sebab memang yang saya nampak ialah mereka tak tahu jalan. Jadi kita kata, Kak, mari Kak, akak ikut saya, janji nak jumpa dekat Baitul Mal berapa, kita naik atas. Saya ikut sekali sebab saya nak tengok macam mana proses dia. Sampailah
buka kedai. Kedai. Sampai dia buka Alhamdulillah. kedai Pak Jak, ramai lagi kat luar sana yang malu nak dapatkan bantuan zakat. Tak tahu macam mana caranya. Pak Jak mungkin adalah nak katakan kepada mereka ni Pak Jak. Okey. Kalau lah pada yang tak tahu tu, boleh datang ke rumah Pak Jak ni. Banyak dia Invite. Alhamdulillah. Memang ramai juga yang datang kan minta macam ni pandangan daripada Pak Jak lah kan. Ya. Minta macam mana Pak Jak macam ni. Lepas tu Pak Jak pun kita bagi tahulah kan. Kita bawa lah dia orang tu. Ya. Sebab kita tak rugi tak mana-mana pun. Tak rugi tolong Sebab, orang kan. Tolong orang. Jadi kita satu kepuasan macam Ustazah cakap tadi kan. Tengok Ustazah sendiri pun boleh bantu, apa salahnya Pak Jak kan. Betul. Pak Jak, macam mana Pak Jak sendiri tahu tentang bantuan ni? Adakah Pak Jak memang research sendiri ke ataupun ada friends of friend, kawan-kawan yang datang jumpa Pak Jak sendiri? Okey, Pak Jak pun dapat tahu daripada kawan-kawan lah. Bila Pak Jak mula-mula berniaga. Jadi kita kata macam mana lah aku nak cari modal ni, mesin nak ada kan. Sebelum ni memang Pak Jak buat apa? Biasalah, manual. Manual. Okey. Betapa susahnya manual ni, tapi kita kendak ni sebab kita kendak nak cari rezeki. Jadi kita kacau Yeah. pun macam buat 3-4 jam lah dalam periuk tu. Tapi bila kita dah jumpa, Caranya. dah Allah dorongkan, Betul. kawan yang tolong, kita pergi Baitul Mal. Alhamdulillah. Pertama kali Pak Jak dapat 5,000. Belilah mesin dulu kan untuk blender cili. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Jadi bila kita datang, kita rasa perlu lagi. Kita dapat lagi. Jadi cara kita tu Cara yang, kita orang kata memanfaatkan dana tu sebab kan. duit zakat. Betul. Dan sebenarnya kita selama ni kita ingat bantuan zakat ni more tu kepada bantuan kebajikan untuk sara hidup dan sebagainya, tapi sebenarnya ada bantuan untuk pendidikan, bantuan untuk perniagaan dan macam-macam lagi. Banyak lagi kita nak cakap tentang zakat. Kita akan kembali selepas ini dalam Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Sama cikgu ada buat transaction 16,850. Hai, Assalamualaikum. Saya Andy Reza Rohadian, penerima bantuan kewangan ataupun beasiswa daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Bantuan pendidikan yang saya terima daripada MAWIP ini sangat membantu dalam meringankan beban saya sepanjang bergelar mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris dahulu. Jadi bantuan pendidikan yang saya terima ini telah saya gunakan ataupun saya manfaatkan untuk memenuhi keperluan pengajian diploma dahulu. Saya telah laksanakan amanah yang diberikan oleh pembayar zakat ini sebaik mungkin, kerana kita perlu sedar bahawa bantuan yang kita terima hasil daripada bayaran zakat oleh pembayar-pembayar zakat ini sangat-sangat besar, kerana amanah yang diberikan itu perlu untuk kita laksanakan sebaik mungkin. Dengan caranya adalah belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan yang cemerlang. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua pembayar zakat dan selalu ingat bahawa apa yang saya peroleh sekarang, kejayaan yang saya peroleh sekarang adalah hasil daripada sumbangan semua pembayar-pembayar zakat. Jadi kepada semua penerima dan juga bakal penerima bantuan pendidikan hasil daripada pembayar zakat ataupun Baitul Mal ini, laksanakan amanah yang diberikan oleh pembayar zakat ini sebaik mungkin dengan lakukan yang terbaik dalam apa juga bidang yang anda ceburi sekarang ini, insya-Allah. Baik, itulah tadi sedikit klip visual yang dikongsikan oleh
Andy Reza Rohadian yang merupakan antara personaliti RTM juga menerima bantuan pendidikan daripada MAWIP yang dimanfaatkan sepenuhnya sebagai seorang pelajar ketika beliau mengambil diploma suatu ketika dahulu. Dan kita nak bersembang-sembang lagi dengan Ustazah Nurul Hidayah dan Pak Jak. Okey? Masih semangat? Masih semangat lagi. Baik, kita ada soalan daripada Facebook sebenarnya. Soalan ni kita tujukan kepada Ustazah Hidayah lah. Soalannya, adakah anak yang sudah berkahwin boleh membayar zakat fitrah bagi pihak ibu bapa? Dan kenapa ada 3 kadar zakat fitrah sekarang ni Ustazah? Okey. Anak yang dah berkahwin, apabila ibu dan ayah dia orang yang dah dewasa, kan? Jadi nafkah dia sebenarnya kepada anak dia. So apabila kita melihat kepada zakat fitrah ni, dia tidak kepada individu, tapi dia kepada sesiapa yang menafkahkan. So jadi kita tengok balik, kita ni adakah kita yang menafkahkan orang ataupun orang menafkahkan kita. Terutama perempuan lah. Perempuan ni dia tak pernah menafkahkan diri dia sendiri, kan? Semua RM7 tu pun ada orang bayar, kan? Dahsyat tak dahsyat? Ajak bayarkan isteri dengan anak-anak, kan? Saya suami bayar. Macam Mimi Bayar sendiri. Ustazah, maaf, saya bujang lagi. Okey. Okey, pajak bayaran saya bayar pajak. Pajak bayar kakak pajak yang ibu tunggal tu. Okey. Masya Allah. Okey, untuk semua pengetahuan, Pak Jak masih single. Marketing pajak hari ni, Masya Allah. Marketing pajak. Okey, sila Ustazah. Masya Allah. So jadi kalau kita melihat dekat keliling kita, kalau misalnya kata kita adalah pakcik yang ada anak saudara yang yatim, so kita kena bayarkan lah. So kena tengok bawah kita siapa, atas kita ada tak ibu dan ayah yang sudah berumur. Kenapa dia ada banyak tier Pak Jak? Untuk tahun ni ada tiga sama macam tahun lepas, kerana kita ada pandemik, kan? So bila kita ada pandemik, ada orang yang terkesan tapi tak adalah siapa tak boleh makan langsung. Ada orang kata beras kat rumah tu ada. Jadi kena bayar zakat, dia kena. Tapi macam-macam lah, kan? Mungkin dah kena buang kerja tapi dia berusaha, mungkin dia ada jadi dropship dan sebagainya, adalah juga, kan? Jadi yang tu bayar RM5 lah. Yang paling kata-kata terkesan dengan pandemik RM5. Paling tier yang biasa, kebiasaannya memang RM7. So ini yang memang ada orang datang, dia kata saya nak yang biasa je Ustazah, kan? Saya apa orang kata ada gaji lagi, boleh hidup lah Ustazah, kata macam tu, kan? Bayar RM7. Tapi orang yang mungkin duduk dekat kawasan elit, dia tak makan beras kita, dia makan beras basmati, Beras kayangan. beras kayangan. Itu dari kayangan. Yang ini mahal sikit lah, RM14 untuk satu kepala. So jadi kita duduk dekat depan kaunter tu, tengok tu tenung. Okey, aku dekat belah mana, kan? Sebab kami hanya boleh memberikan cadangan tersebut. Habis Ustazah rasa saya nak mana? Kalau dia kata nak minta pendapat kita, ambil yang biasalah, kan? Tapi kalau dia rasa macam dia rasa macam memang ketat sikit ekonomi tu, ambil lah yang RM5. Kalau yang luas sikit, ambil lah RM14. Ustazah, ni ada soalan juga. Memang panas bila saya nak tanyakan tentang soalan ni. Ramai yang tanya, kenapa masih ramai lagi orang yang memilih untuk membayar zakat di awal pagi Syawal? Sibuk imam tu kat atas mimbar, barulah sibuk nak ulur duit bayar zakat. Kenapa last minute? Kenapa tak bayar secara online lah? Orang kata COVID ni tak naklah jumpa amil ke, nak elakkan penularan COVID, padahal boleh bayar online. Mungkin Ustazah ada pencerahan, Ustazah? InsyaAllah. Kalau ikutkan pendapat mazhab Syafi'i, okey. Imam mazhab Syafi'i lebih suka kalau kita bayar satu Ramadan tu, kita bayar dah. Sebab yang sedang menunggu ni orang yang memerlukan. Orang fakir miskin ni, mereka nak hidup, mereka nak makan. Bagaimana kita makan, mereka pun nak makan. Kita nak masukkan kegembiraan pada hati mereka daripada awal Ramadan sampai hujung. So kalau kita bayangkan kita berada di tempat mereka, kita seronok tunggu last ke, ataupun kita pada awal Ramadan dah sikit-sikit ramai yang dah mula membayar. Jadi sahabat-sahabat, yang pertama, bila kita nak cari kewajipan tersebut, mesti kita rasa macam biaya wajib tu dulu. Ni baju raya dulu Pak Jak. Baju raya dulu. Ada balance ni lupa. Yes, itu yang saya nak sebut. Saya rasa lah PPZ buat iklan untuk bayar zakat. Bayarlah bayarlah di zakat.com.my untuk zakat biasa. Kalau zakat fitrah kita lain sikit. zifitrah.zakat.com.my. Boleh bayar online. Kita rasa macam online dah ada, kan? Boleh bayar je walaupun COVID. Tapi ramai juga yang
terlepas. Lupa. Sebab benda tu Lupa. terlalu kadang-kadang sampai 10 raya baru teringat. Masa Kalau tu orang terlupa Macam mana Ustazah? dia kalau terlupa dia wajib qada. Tapi nama dia memang dah tak nama zakat fitrah sebab zakat fitrah hanya ada dalam Ramadan. Nama dia apa? Dia tukar jadi nama dia sedekah wajib. Pak Ya, macam Pak Ya sendiri kan setelah menerima manfaat daripada zakat, orang kata digunakan sebaik mungkin. Apa yang boleh Pak Ya kata, Pak Ya pula, siapa Pak Ya? Pak Ja. Apa yang Pak Ja boleh katakan mengenai manfaat, apa tu orang kata, kegunaan zakat tu digunakan sebaik mungkin. Sedikit daripada Pak Ja sebelum kita nak berakhir ni Pak Ja. Okey, dulu pajak penerima zakat dapat. Apa sekarang ni kita Memberi pula. memberi pula. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita bagi ni sebab banyak lagi orang memerlukan. Jadi kita apa salahnya pada peniaga-peniaga yang berjaya di luar sana, silakanlah bayar zakat. Silakanlah. Dan orang kata keberkatan dan kemanisan tu lebih banyak sebenarnya kan Ustazah. Ustazah, sedikit daripada Ustaz sendiri mengenai orang-orang di luar sana yang bila dah senang ni tak nak bayar zakat. Yelah, sedangkan LHDN pun mungkin ramai yang terlupa. Apatah lagi, mungkin zakat lah, kita tak naklah cakap kan. Mungkinlah ada sedikit daripada Ustazah sikit. Sebelum kita kena audit dengan malaikat, biarlah kita serah diri dulu ke pusat zakat. Dapat macam Nampak ayat ada dua kerat. Baik. Jadi kita biar kita muhasabah dulu Betul. diri kita. Dalam istilah orang kata bahasa agamanya muhasabah. Dalam bahasa biasanya audit. Jadi kita audit dulu. Tengok kan, aku ni ada tak hutang dengan Allah? Ada tak hutang dengan Allah yang berkait dengan makhluk? Ini masalah nanti pada masyarakat. Nak mengangkat apa semua. Sekali sahabat-sahabat kalau rasa tak tahu nak kira, pergi dekat zakat.com.my. Betul. Boleh kira. Dah bukan kira saja Pak Jad Syamimi, boleh bayar terus. Sebab sekarang ni online kita boleh bayar melalui FPX, kita boleh bayar melalui kad kredit, kad debit, zakat.com.my untuk zakat harta. Kalau siapa yang hari ni tinggal lagi 4 hari. Kalau tak bayar zakat juga, jangan lupa bayar zakat. Kerana bayar zakat, insya-Allah hidup berkat. Kita kembali lagi minggu depan dengan tajuk yang berbeza. Terima kasih kepada Ustazah Hidayah dan juga Pak Jakan yang sudi meluangkan masa dengan Bual Konti. Dan apa yang saya boleh kongsikan, yakinlah akan janji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berzakat tidak akan mengurangkan harta seseorang, malah akan bertambah keberkatan dan kesuburan harta si pemiliknya. Assalamualaikum, jumpa lagi minggu depan. Bye bye.